Fokus dari Sarawak mengenai inisiatif kerajaan negeri menyediakan subsidi tambang bas yang berjaya memberi manfaat kepada rakyat. Perinciannya bersama rakan penyampai Buma Win. Silakan Buma. Baik dia, terima kasih. Kerajaan Sarawak telah memutuskan untuk mengkaji semula pelaksanaan program subsidi tambang bas RM1 yang dilaksanakan sejak 2020. Menerusi kenyataan media Kementerian Pengangkutan Sarawak semalam, operasi bas hanya akan melibatkan laluan tidak melebihi 40 km yang berbeza daripada pelaksanaan sebelum ini. Program subsidi terbaharu ini akan dijalankan dengan kerjasama 11 buah syarikat bas yang beroperasi di Kuching, Sibu, Sarike, Miri dan Bintulu sehingga tahun 2025. Tindakan mengkaji semula model subsidi tersebut adalah supaya program ini berkesan dari segi kos dan pada masa yang sama mencapai matlamat program dan objektif. Sejak dilaksanakan, program ini telah memberi manfaat kepada rakyat, khususnya kumpulan B40 dengan tren bilangan penumpang meningkat sebanyak 75% dari 2021 hingga 2023. Ia berpandukan jumlah purata penumpang daripada 209,055 setiap bulan pada 2021 kepada 364,725 sebulan pada 2023. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pengangkutan Sarawak akan terus berusaha menambah baik dan mengembangkan perkhidmatan bas henti-henti di Sarawak. Isu gangguan bekalan minyak diesel di seluruh negara dijangka berterusan sehingga 31 Disember ini. Menerusi kenyataan media dari Petronas Dagangan Berhad, beberapa stesen Petronas di seluruh negara sedang menghadapi kehabisan stok diesel. Pihak Petronas turut memohon maaf atas sebarang kesulitan dan ingin memberi jaminan kepada pelanggan bahawa pihaknya sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa dan pihak berkepentingan bagi meminimumkan gangguan tersebut. Tinjauan di beberapa stesen minyak di sekitar Kuching turut mendapati isu gangguan terjadi sejak 3 hari lepas di mana pengusaha stesen mula menggantung tanda kehabisan diesel. Ini termasuk beberapa stesen bukan Petronas. Untuk bantuan atau maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi mesra link di 1300888181. Baik, tahun 2023 merupakan tahun yang cukup menarik dan dipenuhi pelbagai detik deparan bagi rakyat di Bumi Kenyalang. Ia juga satu tahun Sarawak mencipta pelbagai sejarah selain menjadi sebuah mulut sehingga ke peringkat antarabangsa. Tahun ini Sarawak berbangga menerima kunjungan ramai tetamu kenamaan istimewa serta berjaya memikat hati dan terus menarik minat tetamunya dengan keunikan budaya, hospitaliti dan perpaduan dalam kalangan rakyatnya. Baik, ikuti imbasan 2023 dari sudut Sarawak menjadi tumpuan tetamu dalam dan luar negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri begitu tertarik dengan semangat perpaduan rakyat di Sarawak sehingga menjadikan slogan Logat Sarawak Segulai Sejalai sebagai slogan kerajaan perpaduan. Selain Perdana Menteri yang kerap datang ke Sarawak untuk acara rasmi, tetamu paling penting Sarawak pada tahun 2023 ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang berkenan menyertai kembara Kenali Borneo pada 3 hingga 13 September 2023. Ia merupakan pengembaraan baginda berdua dan keluarga diraja mengenali lebih budaya dan kehidupan di Bumi Kenyalang sambil menyantuni rakyat yang menetap di pedalaman Sabah dan Sarawak. Kembara sejauh 2,154 km itu bermula dari Tawau, Sabah dan telah berakhir di Teluk Melano, Lundu di Kuching, Sarawak. Sepanjang kembara menelusuri lebuh raya Pen Borneo di Sarawak, pelbagai aktiviti dan program menarik diadakan bagi membolehkan baginda berdua merasai hospitaliti rakyat Sarawak termasuk acara memasak, memancing, demonstrasi kraft tangan dan permainan tradisi rakyat Sarawak. Setelah kembara singgah bermalam di negara jiran Brunei Darussalam, rombongan kembara ini meneruskan jelajah di Bumi Kenyalang ini yang turut menyediakan pelbagai aktiviti
aktiviti pameran warisan dan kebudayaan juadah dan makanan tradisi dan demonstrasi kraf tangan yang mengetengahkan keunikan hasil tangan rakyat di Bumi Kenyalang ini. Gembara ini juga mencerminkan komitmen dan dedikasi Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong dalam mempereratkan lagi hubungan dengan rakyat di samping mendengari rintihan rakyat. Selain baginda berdua yang mencipta kenangan terindah dan nostalgia di Bumi Kenyalang, ramai lagi tetamu dalam dan luar Malaysia turut mencipta pelbagai kenangan di sini. Sarawak mencatat pelbagai kejayaan penganjuran acara persidangan, konferens, forum atau perayaan berprestis sepanjang tahun 2023. Ia dimulakan dengan Perhimpunan Agung ke-19, Majlis Dakwah Islam Serantau Asia Tenggara dan Pasifik, RICEP, pada 3 Januari di Bandaraya Kuching selaku tuan rumah. Sebanyak 20 daripada 24 delegasi negara-negara ahli RICEP menyertai perhimpunan berkenaan bagi memupuk perpaduan dan kerjasama dalam kalangan pertubuhan Islam di dalam negara yang sama dengan negara luar di rantau Asia Tenggara dan Pasifik. Ini diikuti persidangan Karbon Asia ACC pada 14 hingga 16 Mac lepas yang melibatkan perbincangan berkaitan peluang perniagaan, pembangunan terkini berkaitan polisi, peraturan serta tren pasaran. Penganjuran ACC selaras dengan matlamat Sarawak untuk menuju ke arah ekonomi hijau dan seterusnya mencapai sifar pelepasan gas rumah hijau menjelang 2050. Di Sibu pula, Universiti Teknologi Sarawak menganjurkan Kongres Antarabangsa Persatuan Juruukur Bahan ASEAN AQSA pada 16 dan 17 Mei bertemakan membayangkan kelestarian dan pendigitalan dalam industri pembinaan ASEAN. Kongres AQSA menampilkan projek pembinaan mega di negara ASEAN termasuk ibu kota baharu Indonesia, Nusantara. Penganjuran pelbagai acara besar semakin rancak dengan sidang kemuncak dan Expo Minggu Tenaga Antarabangsa IEW ke-5 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada 13 hingga 15 Jun dan juga Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia WCIT edisi ke-27 serta Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX edisi ke-6 pada tahun ini. Terbaharu, Forum Perniagaan Muslim Global GMBF pada 28 hingga 30 November lepas menyaksikan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Naib Presiden Indonesia Dr. Ma'ruf Amin yang turut menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian forum berkenaan. Penganjuran GMBF bertujuan menjadi hub pengetahuan bagi kerajaan, syarikat dan masyarakat sivil meneroka amalan terbaik serta inovatif dalam pelbagai domen termasuk keuangan Islam, teknologi hijau dan pertanian, keusahawanan serta industri halal. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.